Beberapa hari lepas, kita dikejutkan dengan kejadian kapal pesawat peribadi milik Jet Valley Sendirian Berhad terhempas di Elmina. Penerbangan itu adalah daripada Langkawi ke Subang Airport, telah mengorbankan 10 nyawa dan 2 daripadanya adalah pemandu e-hailing dan seorang lagi rider makanan. Serius Mat, memang sedih gila kot baca tentang mesej terakhir mereka kepada orang yang tersayang. Buat masa ni, kejadian ni masih dalam siasatan untuk mengetahui apa punca sebenar yang terjadi. Apa yang Abang Boy dapat info adalah kebenaran untuk landing telah diberikan kepada pesawat pada pukul 2.48 petang dan masa jet tu terjunam adalah pada pukul 2.51. Dalam masa yang singkat tu, ada kemungkinan pesawat tu mengalami masalah sehinggakan pilot tak sempat langsung untuk memberikan isyarat kecemasan kepada menara kawalan. Apa-apa pun Abang Boy nak ucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka yang meninggal. Seperti ramai yang dah tahu, kotak hitam adalah alat paling penting dekat dalam pesawat. Alat ni akan merakam perbualan di antara pilot dan menara kawalan, merakam setiap bacaan di dalam pesawat dan banyak lagi. Kalau apa-apa terjadi, benda ni lah yang pihak berwajib akan cari dulu. Apa yang Abang Boy akan share hari ni boleh dianggap sangat sensitif. Hari ni Abang Boy akan share 5 rakaman suara terakhir pilot sebelum pesawat mereka terhempas. Ia merakam saat panik, ketidakpastian dan ada juga rakaman di mana pilot seakan dah redha apa yang bakal berlaku. Sumpah geng, entry yang terakhir tu boleh buat bulu rumah meremang weh. So tanpa membuang masa, let's roll the intro. Korang pernah dengar tak mana-mana presiden negara meninggal dunia akibat kapal terbang mereka terhempas? Memang jarang kan? Tetapi inilah yang terjadi kepada Presiden Negara Poland pada 20 April 2010. Insiden ni lebih dikenali sebagai Smolensk Air Disaster oleh masyarakat setempat. Apa yang terjadi adalah pesawat tu sedang dalam perjalanan untuk majlis memperingati mangsa pembunuhan Katyn Massacre yang diadakan di Smolensk, 889 km daripada pusat bandar Warsaw. Penumpang kepada pesawat itu adalah Presiden Poland sendiri, iaitu Lech Kaczynski dan isterinya. Bersama-sama dengan mereka adalah rombongan seramai 87 orang, termasuk mantan presiden sebelumnya, ketua-ketua berjawatan tinggi dalam tentera Poland, presiden kepada Bank Negara Poland, menteri-menteri dan 18 orang ahli jawatankuasa parlimen, ahli jawatankuasa tertinggi gereja, ahli keluarga mangsa-mangsa tragedi Katyn Massacre dan juga 7 orang anak kapal. Total semua sekali penumpang adalah 96 orang. Apa yang berlaku sebenarnya? Pegawai siasatan tak mendapati apa-apa kerosakan atau masalah tentang pesawat tu. Apa yang terjadi adalah ketika pesawat tu bersiap-siap untuk mendarat, kabus tebal menyelubungi kawasan landasan. Ini menyukarkan penglihatan pilot pada ketika itu. Penglihatan dikatakan hanya sejauh 200 meter saja. So pilot hanya boleh bergantung kepada peralatan yang ada di kokpit semata-mata. Dia telah membuat keputusan untuk terbang rendah sebelum membuat pendaratan. Satu amaran daripada Terrain Awareness Warning System berbunyi menandakan pesawat sangat-sangat dekat dengan tanah. Pada ketika ini, pesawat tu hanya di ketinggian 160 meter je. Disebabkan ini, pesawat tu telah melanggar beberapa pokok dan ini telah membuatkan pesawat tu terbalik dan terjunam ke tanah. Satu letupan telah terjadi dan kesemua penumpang dan kru telah mati di tempat kejadian. Kesemua 96 penumpang mati guys. Tak ada seorang pun yang hidup. Seperti yang korang tahu, Poland dan Rusia memang ada masalah daripada dulu. So ada beberapa teori konspirasi yang dikaitkan dengan tragedi ni. Walaupun macam tu, pihak penyiasatan berjaya merumuskan apa yang berlaku ni adalah diakibatkan dengan kecuaian pilot sendiri dan pembantunya dalam menangani masalah. Diakibatkan ini, ramai ahli jawatankuasa tertinggi dalam tentera telah dipertanggungjawabkan dan mereka telah dilucutkan jawatan dalam tentera serta-merta. Ini adalah rakaman terakhir mereka yang telah dirakam di dalam kotak hitam pesawat. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Pull up. There is lost target. Pull up. Control Musate, there is lost. Pull up. Pull up. Pull up.
5 hari bulan Ogos 1985 adalah hari yang mencatat titik hitam dalam sejarah penerbangan Jepun. Apa yang berlaku pada hari itu dianggap sebagai tragedi kedua terburuk di dunia yang melibatkan pesawat penumpang. Pesawat Japan Airlines Flight 123 menggunakan pesawat daripada Boeing 747 adalah penerbangan domestik yang dijadualkan bertolak daripada lapangan terbang Haneda Tokyo ke Osaka pada hari itu. Beberapa minit selepas take off, pesawat tu mengalami beberapa siri letupan di dalam kabin penumpang yang mengakibatkan decompression ataupun penyahbabatan. Ini menyebabkan pesawat kehilangan keempat-empat kawalan hidrolik dan juga alat kemudi kapal dah tak berfungsi. Pendek cerita, pesawat tu dah tak boleh nak dikawal dah. Walaupun macam tu, pilot berupaya untuk menerbangkan pesawat tu selama 30 minit lagi dan dia terbang sejauh 100 km daripada lapangan terbang Haneda Tokyo. Walaupun macam tu, pesawat tu akhirnya terhempas di pegunungan Tagamagahara. Pada ketika itu, pesawat tu memuatkan 509 penumpang dan mempunyai 15 orang kru. So in total seramai 524 orang semua sekali. Hanya 4 orang saja yang hidup. Korang nak tahu tak apa yang tak boleh diterima akal? Sebenarnya selepas kapal ni terhempas, terdapat ramai orang yang terselamat. Masih ramai yang hidup walaupun mengalami kecederaan yang parah. Akan tetapi disebabkan pihak penyelamat mengambil masa yang terlalu lama untuk sampai ke kawasan kejadian, ramai yang kehilangan nyawa mereka. Kalau nak diikutkan, sejurus selepas kapal tu terhempas, satu pasukan penyelamat daripada tentera US yang berpangkalan berhampiran telah pun bersedap sedia untuk melakukan aktiviti menyelamat. Pada masa tu, hari masih siang tau. Tetapi disebabkan birokrasi daripada pihak Jepun, aktiviti menyelamat hanya dapat dimulakan pada keesokan hari. Penyiasatan mendapati penyebab kejadian ni adalah kerana kerja baik pulih yang dilakukan sambil lewa. Pesawat tu sebenarnya telah mengalami kerosakan di rada 7 tahun sebelum kejadian. Alat ganti pula memang tak ada kualiti langsung dan kerja baik pulih dibuat sambil lewa. Inilah penyebab kenapa alat tu tak berfungsi pada hari kejadian. Rakaman ucapan terakhir daripada kabin kru pada minit-minit terakhir menandakannya mereka dah pasrah selepas mencuba sedaya upaya untuk menyelamatkan penerbangan tu. Di minit-minit akhir, mereka hanya menunggu je bencana yang akan berlaku. Pada 25 hari bulan September 1978, Amerika telah melalui 2 tragedi yang memilukan dalam satu masa guys. Satu pesawat penumpang Boeing 727 PSA Flight 128 yang membawa penumpang seramai 128 penumpang dan 7 orang anak kapal bertembung dengan satu pesawat ringan jenis Cessna yang dipandu oleh seorang pelajar penerbangan bersama-sama dengan seorang instruktor. Kedua-dua kapal ni terhempas di satu kawasan perumahan yang dipanggil North Park di San Diego, California. Dia terhempas pula betul-betul dekat jalan raya yang penuh sesak pada masa tu. Tragedi ni telah meragut seramai 144 nyawa. Di antaranya adalah kesemua 135 penumpang pesawat PSA dan 2 orang penumpang pesawat Cessna. Bahagian tubuh manusia dikatakan bergelimpangan sejauh 500 meter daripada tempat kejadian. Kerosakan rumah usah cakap lah. Lebih kurang 30 biji rumah telah dijilat api. So apa sebenarnya yang terjadi? Penyiasatan mendapati terdapat beberapa faktor menjadi penyebab kemalangan ni. Satu di antaranya adalah pemandu pesawat PSA didapati gagal mematuhi prosedur trafik udara yang ditetapkan. Pesawat ringan Cessna sebenarnya berada berdekatan dengan laluan pesawat PSA tu. Dan ada suatu ketika yang Cessna tiba-tiba hilang daripada pandangan pilot PSA. Pilot tu pula, dia gagal untuk bagi tahu menara kawalan tentang pesawat Cessna ni. Yang operator menara kawalan pula buat kerja sambil lewa guys. Pesawat Cessna tu secara tiba-tiba mengubah haluannya dan tak bagi tahu pula kepada menara kawalan. So pendek cerita, masing-masing tak tahu posisi si Cessna ni. Control tower tak tahu, pilot PSA pun tak tahu. Masing-masing membuat spekulasi sendiri. Pilot kepada PSA beranggapan yang pesawat Cessna tu dah berada di belakang mereka dan meminta kebenaran untuk menara kawalan untuk mendarat. Tetapi kedudukan sebenar pesawat Cessna tu berada betul-betul di hadapan mereka. Cessna tu cuma berada di bawah sikit je daripada pesawat PSA tu. Yang pilot kepada pesawat Cessna ni pula sedang menjalani ujian yang dipanggil Instrument Flight Rule.
Ujian ni adalah bertujuan untuk menguji pilot sama ada boleh atau tidak terbang dalam cuaca yang buruk dan penglihatan yang terhad. So dalam erti kata lain, pilot hanya perlu bergantung kepada instrumen di kokpit sahaja untuk terbangkan pesawat. Untuk menjalani ujian ni, pilot dikehendaki menutup mata untuk menghalang penglihatannya ke depan. Dia hanya boleh tengok bawah aja. So bila dia mengubah laluannya, dia tak tahu pun yang pesawat PSA tu berada betul-betul di atasnya. 40 saat selepas tu, kepak kanan kepada pesawat PSA telah bertembung dengan pesawat Cessna. Pelanggaran tu mengakibatkan pesawat Cessna meletup serta-merta dan PSA hilang kawalan. Pelanggaran ni berlaku pada ketinggian 2,600 kaki di udara. Kebanyakan ayat yang dirakam selepas pelanggaran tu agak susah untuk didengari sebab bunyi yang bising. Tetapi benda yang tak boleh belah adalah ayat terakhir yang menyayat hati diucapkan oleh salah seorang daripada kru kabin. Ma, I love you. The time. We're going down. This is PSA. Okay, we'll call equipment for you. Boleh dikatakan kebanyakan kejadian pesawat terhempas adalah diakibatkan dengan kecuaian pilot itu sendiri. Pesawat Florida Flight 90 adalah penerbangan domestik yang bermula daripada lapangan terbang Ronald Reagan ke Fort Lauderdale Hollywood International Airport pada hari kejadian. Pesawat tu membawa seramai 74 penumpang dan 5 orang kru kapal. Beberapa faktor telah menyumbang kepada tragedi ini. Salah satunya adalah kedua-dua pilot yang ditugaskan untuk mengendali kapal tu langsung tak ada pengalaman untuk memandu kapal tu dalam keadaan salji. Semasa pesawat tu masih di dalam dok, salji telah membeku di bahagian alat kemudi pada sayap pesawat. Sepatutnya lah pilot perlu mencairkan ais pada bahagian tu sebelum diorang melepas. Akan tetapi, kapten kapal buat bodoh je pasal ni. Dia beranggapan yang haba daripada enjin pesawat boleh mencairkan ais yang terbina. Lagi satu sebab adalah kapten kapal ni langsung tak mengedahkan komen yang dibuat oleh pembantu pilot yang mengatakan suhu enjin berada di tahap paling rendah daripada normal. Walaupun terdapat kerisauan di situ, kapten kapal tak mengendahkan rayuan pembantu kapal untuk mempatah balik dan membatalkan penerbangan tu. Kapten terus memulakan penerbangan. Kapal tu tak boleh nak take off dengan sempurna guys. Akibat sayap yang membengku tu, kapal tu hanya mampu terbang setinggi 352 kaki sahaja. Akhirnya pesawat tu telah melanggar sebuah jambatan dan seterusnya menjundam di dalam sungai Potomac. Seramai 74 nyawa melayang pada hari itu dan hanya 5 orang je yang terselamat. Beberapa hari selepas kejadian, salah seorang daripada mangsa yang terselamat tu meninggal dunia akibat kecederaan yang dialaminya. Berikut adalah rakaman perbualan di antara kapten dan pembantunya. Penerbangan kos rendah boleh dikatakan berada di mana-mana saja. Kesemua penerbangan ni hanya menawarkan penerbangan yang basic guys. Senang cerita, hanya semata-mata servis pengangkutan daripada point A kepada point B. Rasanya kita semua pernah naik flight macam tu kan. Salah satu operator penerbangan kos rendah ni adalah Adam Air yang berpangkalan di Indonesia. Boleh dikatakan Adam Air ni mempunyai rekod paling buruk di antara kesemua pengendali penerbangan kos rendah. Bukan hanya daripada segi perkhidmatan pelanggan je tau. Ramai yang mengatakan pesawat yang dimiliki oleh Adam Air ni juga berada dalam keadaan tak selamat untuk dikendali. Dalam masa 2 tahun je, daripada tahun 2006 hingga 2008, terdapat 5 insiden kemalangan terjadi membabitkan kapal terbang yang dikendalikan oleh Adam Air. Dan yang paling teruk adalah pada tahun baru 2007. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air Flight 574 yang beroperasi menggunakan pesawat Boeing 737 berlepas daripada Soekarno-Hatta International Airport Jakarta dan membuat stopover di Juanda International Airport di Surabaya sebelum meneruskan perjalanannya ke Ratulangi International Airport di Manado, Sulawesi Utara. Pada tepat pukul 1 tengah hari, pesawat Adam Air 574 memulakan penerbangannya daripada Surabaya ke lapangan terbang Manado. Pesawat tu membawa penumpang seramai 96 orang dan 6 orang anak kapal. Semuanya berjalan dengan baik.
Dan selepas 15 minit daripada pelepasan, operator daripada Menara Kawalan Ujung telah memberikan arahan untuk pilot menetapkan perjalanan mereka ke titik arah yang dinamakan Diola. Titik ni terletak di antara perjalanan penerbangan yang diberi nama Whiskey 22 di antara Surabaya dan di pertengahan Kepulauan Sulawesi. Dia juga telah memberi amaran yang perjalanan mereka akan berdepan dengan cuaca yang buruk. Kapten kapal telah menetapkan pemanduan autopilot dan sepatutnya perjalanan ni hanya mengambil masa selama 2 jam. Pada ketika itu, pesawat berada di paras 35,000 kaki di udara. 30 minit dalam perjalanan, operator Menara Kawalan perasan yang pesawat ni tersasar daripada laluan dan memberikan amaran kepada kapten kapal. Pembantu kapten mendapati terdapat kesalahan bacaan meter di Initial Reference System ataupun IRS. IRS ni berfungsi untuk memberikan bacaan navigasi untuk digunakan oleh sistem autopilot kapal dan juga sistem komputer kapal terbang itu sendiri. Sebenarnya, alat IRS tu memang dah rosak pun. Dia dah dapat beberapa komplain daripada pilot tetapi tak di-repair dengan baik. Benda ni boleh settle sebenarnya. Mereka hanya perlu reset balik sistem IRS ni dan kapten kapal perlu off sistem autopilot dan kemudikan kapal terbang tu secara manual selama 30 saat sementara sistem tu reset semula. Cuma masalahnya di sini adalah kedua-dua kapten ni langsung tak ada pengalaman ataupun menerima apa-apa latihan tentang pengendalian alat ni. So semasa pembantu kapten ni reset balik sistem, tak ada seorang pun di antara mereka kemudi kapal terbang tu. So benda ni mengakibatkan sistem autopilot gagal membaca sistem navigasi dan terus menjunam dengan laju. Menyedari yang diorang ni dah buat silap, kapten cuba menstabilkan kapal dengan menarik yoke atau kontrol kolom. Alah, benda macam steering tu lah. Disebabkan kapal tu menjunam terlalu laju, kapal tu telah berkecai di udara. Rakaman terakhir mereka adalah pada ketinggian 9,000 kaki. Apa yang berlaku ni mengakibatkan kesemua penumpang dan anak kapal mati. Ini adalah rakaman terakhir mereka. Jangan dibelok gini, kita nak begini. Kapten. Siap. Ya. Allahu Akbar. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.